Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak di luar sana? Pasti rindu dengan Abah Din, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Maktab Sultan Ismail ataupun SIC. Dah makan semua? Baiklah anak-anak pelajar, nampaknya kita dah semakin hampir dengan SPM. Yang pastinya anda sudah tentu akan rasa macam-macam. Rasa debar ada kan, ada yang dah down. Jadi Abah Din nasihatkan supaya anda teruskan berusaha untuk menduduki SPM pada 22 Februari nanti. Jangan tension. Baiklah, kita bertemu lagi dari studio USTP PPD Kota Baru. Abah Din akan bersama anda untuk tajuk yang seterusnya berkaitan dengan pembinaan ataupun penulisan perenggan penutup dalam karangan. Ingat tak yang lepas? Yang lepas, Abah Din telah bersama anda di Udara dalam perenggan pendahuluan dan juga bagaimana membina perenggan isi. Jadi kali ini, Abah Din nak kongsi dengan anak-anak di luar sana bagaimana kita nak membina perenggan pendahuluan yang mudah. Tapi sebelum tu, jom kita lihat. Okey? Jom kita lihat dulu ciri-ciri karangan cemerlang. Perlu diingatkan kerana mungkin bila dah lama terperap kat rumah kan, ataupun mungkin sentiasa dalam proses PDPR, mungkin anak-anak banyak sangat halangan, kekangan dan sebagainya. Abah Din faham. Apa-apa pun, teruskan usaha. Baiklah, antara yang perlu kita ingat untuk karangan cemerlang, nak dapat A kan? Nampak tu? Abah Din buat A tu warna merah, A+ lagi. Jadi ada 7 bintang. Bagaimana kita nak memperoleh keputusan cemerlang dalam penulisan karangan, iaitu karangan kita nak cemerlang mestilah matang. Dan apa dia 7 bintang tu? Nampak tu? 7 bintang tu ada. Abah Din dah paparkan, iaitu yang pertama isi tepat, yang kedua huraian jelas, yang ketiga contoh maujud. Ingat contoh maujud maksudnya kita nampak contoh tersebut, dan juga ayat penegasan, menegaskan kembali isi yang kita berikan. Dan ada 4 aksesori, yang 4 yang perkara wajib dalam perenggan isi, dan ada 3 aksesori hiasannya, iaitu ungkapan bahasa indah, kosakata aras tinggi dan juga penanda wacana. Yang ini Abah Din dah terangkan dalam video PDPC yang lalu berkaitan dengan bagaimana nak menghasilkan karangan yang cemerlang. Tapi perlu diingatkan supaya orang kata apa? Sentiasa kita bersedia. Baiklah. Kemudian untuk pemarkahan, kerana kita tahu kertas satu ini karangan A dengan B besar markahnya. Untuk pemarkahan karangan bahagian A, Abah Din tunjukkan yang cemerlang kan, sebab anda mesti nak yang cemerlang. Jadi cemerlangnya bahagian A 26 hingga 30, cemerlang atas 28 ke 30 dan cemerlang bawah 26 hingga 27. Nampak tu? Jadi Abah Din harap anak-anak di luar sana yang mana ada telefon pintar ke kan, snap ambil supaya anda ingat apakah kriteria penskoran yang perlu anda tahu. Itu untuk bahagian A. Baransangan jangan salah pula, nanti terbalik siapa yang susah kan. Baiklah, kita tengok yang bahagian B. Tu 80 hingga ke 100 dan juga 80 daripada 80 89 bawah cemerlangnya, 90 hingga 100 cemerlang atas. Yang penting anda nak lihat kedua-dua ini ada perkataan matang. Nampak tu tulis matang kan? Ujung sana tu ada tulis matang. Jadi bagaimana nak menghasilkan karangan yang matang untuk kita dapat cemerlang, ada di sini telah dinyatakan. Jadi harapkan Abah Din bagi ruang ni untuk anda snap. Ambil. Okey, bagus. Alhamdulillah. Nanti boleh kongsi dengan kawan-kawan. Baiklah. Dalam penulisan karangan, untuk kita memulakan sesuatu penulisan karangan, sama ada bahagian A 30 markah dan bahagian B 100 markah. Pertama sekali kita perlu faham, kalau kita lihat tu faham betul-betul soalan, supaya kita tidak terpesong menjawab tugasan. Kalau terpesong, bahaya akibatnya. Dan pastikan setiap perkataan dalam soalan itu penting kita fahami. Okey, dan 2 perkara yang penting Abah pesan itu, ingat tu, iaitu kamu kena ingat kata kunci dan juga ingat perangkap. Jadi jawab tu, contohlah, kalau soalan tanya peranan anda, maka ingat kata ganti nama diri anda itu perlu anak-anak tukarkan kepada saya. Dan ingat formula. Yang ni no comment. Sebab mungkin anak-anak di luar sana banyak belajar formula. Macam-macam kan formula nak buat karangan. Jadi, mana yang anda dah serasi, mana anda dah mahir, silakan. Dan ingat, dalam membina sesuatu karangan, kita ada 3 perkara lah. Pendahuluan, isi dan penutup. Dan anak-anak bila nak jawab soalan bahagian B terutamanya, kalau anak-anak lihat pada nombor 5 tu, pastikan anda pilih. Okey, pilih soalan yang
anda kuasai dengan baik. Okey, pilih yang baik. Jangan kalau boleh jawab soalan nombor 1, 2 dan 3 tu agak mudah. Kalau nombor 4 antarabangsa agak susah. Okey, dan jangan lupa untuk anda tuliskan nombor soalan ya. Jangan lupa tulis nombor soalan pada soalan. Okey, itu bagaimana kita nak mula menjawab. Boleh? Dapat? Baiklah. Sekarang Abang Din tunjuk sikit formula. Dengan kata kita recap balik. Kita ingat kembali sebelum kita masuk pada perenggan penutup. Okey, formula untuk membina perenggan pendahuluan. Abang Din dah cakap kan? Kita ada 3 kaedah yang Abang Din terangkan. Yang pertama definisi, yang kedua formula dan yang ketiga aras tinggi. Pilih yang mana yang sesuai. Jadi hari ini Abang Din sharekan formula yang Abang Din buat yang telah diwara-warakan seluruh negara, iaitu formula MISOP. Ini sebagai nak recap je ni, ataupun dengan bahasa lain untuk ulang kaji, nak suruh anak-anak ingat. Sebab kalau hari ni Abang Din terus cerita penutup, nanti anak-anak tak ingat dah apa yang kita belajar sebelum ni. Jadi formula Abang Din nampak tu gambar sedapnya. Enak dimakan begitu saja. Oh, miso. Miso kalau makan saja tawar kan. Jadi dalam miso tu ada apa? Anak-anak tengok gambar tu. Abang Din dah bagi dah gambar miso tu macam-macam, ada telur, ada ayam. Jadi apa dia miso? Masa, isu semasa, sebab, oleh itu dan persoalannya. Maka hasillah 5 ayat yang membina perenggan pendahuluan kalau guna formula miso. Apa? Nak guna formula lain? Tak apa. Tak salah. Guna asalkan anda menjawab tugasan. Kerana mungkin guru anda telah memberi ataupun mengajar pelbagai formula kan. Tak salah. Jadi apa yang penting, tengok Abang Din tulis kat bawah tu apa. Ini hanyalah satu cadangan yang boleh digunakan. Ingat misop. Sebabnya Abang Din buat cerita nak makan mi kan, makan misop. Jadi pendahuluan misop. Jom kita tengok bagaimana pula formula perenggan isi. Okey. Dah kita makan misop. Misop pedas kan. Kadang-kadang kita buah lada. Orang Kedah cakap cabai. Kalau kita bubur tu mungkin pedas. Jadi kita perenggan isi, kita bergerak kepada formula Abang yang kedua, iaitu I have 2 cup. Saya ada 2 cawan. Dah minum air itu baru rasa lega. Sebab tadi kita makan misop pedas kan. Jadi kita I have 2 cup. Saya ada 2 cawan. Itu jalan ceritanya. Jadi I have 2 cup tu apa? Nak tengok kat sini. Daripada I have 2 cup tu, itulah urutan isi, huraian 1, huraian 2, ya. Contoh, ubi, pedegasan. Apa? Oh, tak ingat ubi ya? Tengok. Kalau kita tak buat recap, mungkin anak-anak tak ingat. Ubi, ungkapan bahasa indah. Betul-betul. Ada 6. Apa tengok ada yang menyampuk. Ubi ni ada 6. Okey, ubi ni antaranya peribahasa. Okey, kemudian ada pantun, pendapat tokoh, makna hadis, lirik lagu. Okey, kemudian kata-kata hikmat. Anak-anak boleh guna. Ya, betul. Dekat mana-mana boleh letak. Tak semestinya perenggan pendahuluan, tak semestinya perenggan isi, tak semestinya perenggan penutup. Mana-mana boleh. Asalkan sesuai dengan ayat anda. Pandai korang. Korang ingat lagi tu baguslah. Maksudnya, semua anak murid di luar sana bersedia nak menduduki SPM. Ingat, dah makan misop pedas. Minum air 2 cawan untuk perenggan isi. Nampak tu Abang Din dah letak tu. Cantik cawan tu. Ada 2 cawan tu. Warna-warna lagi. Okey. Tapi ingat tu, bila minum, jangan minum berdiri, tak baik. Minum duduk, ya. Dan kita ikut adab kita, okey. Dan yang lupa, yang paling penting, baca bismillah. Okey. Dah habis dah perenggan isi dan perenggan pendahuluan tadi. Abang Din dah cakap misop, I have 2 cup. Jom kita masuk perenggan hari ini. Yang penting anda nak faham, dah buat karangan, mesti nak ada penutup kan? Nak beritahu, nak reminder. Campur sikit tak apa kan, orang putih kan, reminder. Nak ingatkan anak-anak bahawasanya sebaik mana, sebagus mana, secantik mana karangan anda, tapi kalau perenggan pendahuluan tak buat, tak siap, sia-sia menulis panjang lebar. Memang rugilah. Sebab akan menjadikan markah. Tak boleh. Perenggan penutup ni wajib anak-anak buat. Sebab kalau tak buat, pemeriksa beranggapan anda gagal menyiapkan tugasan. Jadi jangan. Pastikan anda buat. Jadi justru hari ini Abang Din nak bawa anda untuk tengok formula perenggan penutup Abang Din. Makan misop, minum air 2 cawan dan sampailah Tara. Ni Tara apa ni? Tara ni bagi dulu soalan. Soalan contoh kita ambil tema 6. Tingkatan 4 iaitu dunia pelancongan. Tengok dulu soalan sebab kita nak buat perenggan penutup kan. Kita nak tahulah soalan apa yang kita nak buat ni.
Okey, jadi dia kata lihat gambar di bawah dengan teliti, huraikan pendapat anda. Nampak tu? Tu. Okey. Dia nak usaha, ya, usaha memajukan sektor pelancongan, dan panjangnya, ingat anak-anak, 200 hingga 250. Tak sampai 200 tak akan dapat cemerlang. Dengan kata mudah, paling tidak pun 2 muka surat. Okey, baiklah. Okey, dalam soalan dia bagi isi. Anak-anak tengok, okey, isi ada 3 yang warna kuning tu. Okey, 1, 2 dan 3 hujung sana. Jadi itu isi. Jadi hari ini Abang Din nak ajar bagaimana kita nak buat banner perenggan penutup berdasarkan soalan usaha-usaha memajukan sektor pelancongan. Jom kita tengok formula apa ya. Ni dia formula penutup Abang Din, iaitu sahasa Okey. Nak tahu jalan cerita? Jalan cerita macam ni tadi. Kita kan makan mi. Okey, makan mi ni, makan pedas. Jadi pedas, minum air 2 cawan. Dah minum air 2 cawan lagi minum. Lepas tu sahasa kenyang. Itulah jalan cerita formula ataupun inovasi penulisan karangan yang Abang Din buat. Jadi perenggan penutup Abang Din anak-anak pelajar mudah faham ikut formula sahasa Okey, perenggan penutup menggambarkan keseluruhan idea yang hendak disimpulkan oleh murid dalam sesuatu perenggan. Keseluruhan idea, okey. Dan penutup yang baik biasanya mengandungi 2 perkara lah. Paling tidak dalam penutup mesti ada cadangan dan juga harapan. Jadi kita lihat bagaimana formula sahasa yang ada ditulis 4 kotak ni. Okey, 1, 2, 3 dan 4 ini dapat menunjukkan keseluruhan kesimpulan tajuk tentang usaha untuk meningkatkan sektor pelancongan. Okey, ayat pertama dalam penutup, anda lihat kotak pertama tu, okey, iaitu saranan ataupun cadangan. Jadi apa dia cadangannya? Mestilah ayatnya kesimpulan, konklusi. Okey, jadi kesimpulannya, siapa? Semua pihak haruslah berganding bahu dalam usaha memajukan sektor pelancongan negara demi kebaikan bersama. Jadi harapan kita untuk semua pihak berkolaboratif, berganding bahu, okey, bekerjasama. Untuk apa? Memajukan sektor pelancongan negara. Itu kita punya cadangan kita. Selepas buat ayat cadangan, kita berikan harapan. Harapan kita mesti ada kata bantu agar ataupun supaya. Okey, jadi kita lihat kerjasama dan komitmen. Anak-anak boleh tulis kerjasama dengan komitmen, keprihatinan dan tanggungjawab. Boleh tukar perkataan warna merah tu. Tengok tu, warna merah tu anak-anak boleh tukar. Okey, jadi kerjasama dan komitmen daripada semua pihak amatlah dituntut agar apa? Mesti yang positif kan? Agar apa yang diimpan oleh kita semua akan menjadi realiti dan bukannya fantasi semata-mata. Di situ nampak sikit ada ayat bunga dia. Okey, menjadi realiti bukannya fantasi. Maksudnya jadi nyatalah. Ini kita berangan nak buat benda yang baik-baik, tapi kita tidak ada usaha dan kerjasama. Mana mungkin akan tercapai hajat di hati, kan? Okey, macam anak-anak lah kan, nak cemerlang SPM tapi tak berusaha, tak ulang kaji. Jadi mustahil. Kita perlukan usaha, kita perlukan doa, kita perlukan tawakal, dan banyakkanlah solat hajat untuk kita bermohon kepada Yang Maha Esa, betul tak? Okey, kemudian anak-anak, dalam membina perenggan penutup ayat ketiga, Abang memang biasa kalau ada buat karangan dalam perenggan penutup, ayat ketiga ni maksud Abang Din mengajak para pelajar supaya melakukan sesuatu yang baik. Okey, maksudnya dalam perenggan ayat ketiga ni kita ajak menyeru pembaca supaya melakukan kebaikan. Ayat seruan, ajak orang berbaik. Kenapa? Ini untuk pelajar-pelajar Muslim. Kita sehari kita akan diseru berapa kali? 5 kan? 5 kali kita diseru. Yang perlu anak-anak ingat hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Seruan lah tu. Menyeru supaya kita berusaha untuk ke arah kebaikan, mencapai kejayaan. Bukannya orang Islam saja, semua agama menuntut penganutnya untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Baiklah, jadi ayat seruan ni justru marilah kita bersama-sama menyokong segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan maupun swasta dalam memajukan sektor pelancongan di negara Malaysia dengan sepenuh hati. Sebab kalau kerajaan saja buat, yang lain tidak bertanggungjawab atau tidak berikan kerjasama, takkan jadi juga. Jadi selain pada sektor pelancongan yang di bawah Kementerian Pelancongan,
mungkin ada sektor-sektor lain, swasta. Okey, contohnya kita ambil contoh yang mudah lah. Okey, kalau pengangkutan mungkin AirAsia kan, yang akan bekerjasama mengadakan tawaran tambah murah dan sebagainya. Kalau sektor hotel, perhotelan, mereka kena sediakan perkhidmatan yang baik. Jadi inilah menunjukkan seruan kita supaya semua pihak dapat berikan kerjasama. Jadi senang je. Bila nak bagi kerjasama, kita nak masuk ayat bawah ni, ayat yang keempat, maka kita letaklah ubi yang sesuai dengan kerjasama. Ungkapan bahasa indah ataupun peribahasa yang paling mudah, yang senang, yang kita faham dengan semangat kerjasama. Jadi kita bertengok ayat bawah tu. Okey, kebersamaan dalam merealisasikan impian ini dapat diibaratkan seperti ke bukit sama didaki, naik bukit, sama didaki, ke lurah sama dituruni. Maksud kita work together. Orang putih cakap work together. Jadi tak kisahlah, yang penting kita faham bila nak mencapai sesuatu, apa-apa saja pun kita perlukan semangat kerjasama. Kalau orang putih, collaboration. Kalau dalam bahasa Melayu jangan salah tulis. Dalam bahasa Melayu anak-anak kena tulis kolaboratif, bukannya kolaborasi. Kolaborasi bermaksud pakatan ke arah yang jahat ataupun komplot. Dalam bahasa Melayu kita tulis kolaboratif. Sedikit tentang kosakata yang betul. Jadi anak-anak, bila nak buat penutup, ingat sasa dah makan mi dah kenyang. Jadi kita sendawa, dan apa yang penting dalam penutup, kita menggambarkan keseluruhan idea dan juga harapan kita ke arah yang positif. Jadi anak-anak, mungkin anak rasa banyak lagi bentuk penutup yang lain. Kan, bagi Abadin tak salah anda ikut cara macam mana pun. Yang penting dua perkara penting yang perlu ada, cadangan dan harapan. Dan di sini Abadin kongsikan untuk memudahkan anak-anak mengarang. Lihat di sini, Abadin dah bagi dah penggunaan penanda wacana untuk menggambarkan kesinambungan idea yang diberikan. Ada untuk pendahuluan, ada untuk mulakan isi baru, ada untuk contoh, ada untuk huraian isi, semua ada. Jadi penanda wacana ini dapat membantu anda menunjukkan idea anda tu adanya pertautan. Apa? Nak ambil. Abadin tunggu. Ambil dulu. Snap. Okey, bagus. Ada lagi lah. Ni dia. Ambil. Yang penting ambil penanda wacana. Jangan ambil gambar Abadin dah lah. Ambil simpan buat kenangan tak apa. Baiklah, jadi ini adalah contoh penanda wacana dalam kita membina perenggan ataupun membina ayat dalam membina karangan. Tengok tu. Anak tengok di ujung kotak tu, penanda ayat peribahasa. Penanda ayat peribahasa, maksud jangan pakai salah tulis. Kadang-kadang pelajar kita salah tulis, jadi pastikan. Okey, kalau penutup ini dia. Okey, kesimpulannya, intihannya. Ada pelajar selalu tulis intihannya, 2N, salah, dia intihannya. Okey, ini contoh. Okey, baiklah anak-anak. Jadi Abadin harap perkongsian singkat ini dapat membantu anda mengarang dengan sempurna. Sempurnakan karanganmu bagi nampak mantap dan matang. Dan pastinya anda ingat formula. Miso, I have to cup, sahasau. Jangan kata sahasau je. Formula lain pun anak-anak boleh guna. Yang penting wajib buat penutup. Jadi anak-anak, apa-apa Abadin bagi sedikit renungan kita bersama. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih belajar akan menjadi pemilik masa hadapan. Okey, kata-kata tokoh iaitu Mario Teguh memberikan kita inspirasi supaya kita sentiasa belajar, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. InsyaAllah, terima kasih dari Abadin. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Dan di kesempatan ini juga, Abadin nak rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada studio USTP PPD Kota Baru yang telah menjadi latar petulang belakang yang kuat dalam menjayakan program kita pada kali ini. Terima kasih untuk semua. Ingat, kita jaga kita belum lagi selesa. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.